Korang perasan tak? Kesian kan masa-masa bencana tu? Lalu je air naik ke rumah diorang. Kau tengok apa kesian? Untunglah tempat kita tak pernah jadi banjir teruk macam tu lagi kan? Banyak kan barang rosak. TV, mesin basuh, perabot semua tak sempat nak selamatkan. Yelah, macam mana diorang nak selamatkan? Sedar-sedar dari tidur je air dah naik sampai kepala susun. Macam manalah diorang nak masak, nak makan, nak mandi. Taklah susah aku nak bayangkan. Nasib baiklah persatuan kita buat himas ni kan. Dapatlah tolong apa yang patut. Lah bila aku tengok dalam berita kan, aku rasa macam nak tolong je masa-masa bencana ni. Tapi tak tahu macam mana. Selamatlah persatuan kita ni prihatin kan. Aku dengar kan, salah lain pun buat himas juga tau. Tapi kat daerah lain lah. Baguslah kalau macam tu. Kalau satu dunia macam tu lagi bagus. Bukan apa, aku rasa kita patut tolong diorang. Tu belum kes hilang keluarga lagi tu. Aku rasa sekurang-kurangnya kita kat sini bolehlah ringankan beban diorang sikit. Yelah, walaupun kita ni rasa budak-budak, tapi sekurang-kurangnya dapat juga kita membantu masyarakat. Tu lah silap masyarakat kita hari ni. Masa kita kecil ni lah kita kena tahu tanggungjawab kita. Kita kenalah sedar kesan dan puncanya dalam hidup kita nanti. Tapi kalau bencana ni ada punca ke? Tu yang orang antara bukit sana sini tu, yang tebang pokok sampai terang menderang hutan jadinya tak kerja manusia ke tu? Patutlah kat KL pun banjir juga. Tak patut betul diorang ni. Macam mana tak banjir? Kalau parit dah sumbat, air nak mengalir kat mana? Kat jalan lah nampaknya. Tapi aku rasa kita masih lagi boleh bersyukur sebab bencana yang menimpa negara kita ni tak adalah seteruk kat negara luar sana. Kita kan hari besar dunia lah, kena buat apa lagi, apa lagi. Kita riung lah. Korang bayangkanlah berapa banyak nyawa terkorban. 10,000 korang tahu tak? Korang ni dah lah, aku ni dah lah. Cerita dengan cerita-cerita sedih macam ni. Dah lah. Bencana alam yang melanda bumi kita telah mengorbankan nyawa manusia yang tak terkira banyaknya. Malah hidupan serta harta benda turut menjadi mangsa bencana ini. Atas kesedaran dan keprihatinan pelbagai pihak, mereka telah tampil untuk membantu sebagai usaha meringankan beban mangsa. Terutama pihak kerajaan yang terlebih dahulu menghulurkan bantuan seberapa banyak yang boleh kepada mangsa-mangsa ini. Badan bukan kerajaan atau NGO turut tidak terkecuali dalam usaha ini. Bangkit dengan rasa tanggungjawab dan ikhlas, sumbangan dari pihak ini telah banyak membantu mereka yang bernasib malang. Kedua-dua badan ini memberi banyak sumbangan dalam khidmat mencari dan menyelamat mangsa. Semua pihak termasuk Polis Diraja Malaysia, Rela, Angkatan Tentera Malaysia, pasukan perubatan serta pasukan dari NGO seperti JPA turun padang untuk bersama-sama membantu mencari ahli keluarga yang hilang. Sikap dan budaya ini akhirnya berjaya memanggil individu-individu yang turut sama merasakan sumbangan mereka diperlukan. Tidak mengenal bangsa, kaum, agama, warna kulit, jauh maupun dekat, sokongan dan bantuan tetap diberikan kepada mangsa-mangsa ini. Malah seluruh masyarakat termasuk golongan pelajar telah menyertai khidmat ini. Mangsa-mangsa bencana alam ini bernasib baik kerana telah menerima pelbagai jenis sumbangan termasuk dari segi kewangan, bantuan makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Merasakan kesedihan yang bertubi-tubi menimpa mangsa, sokongan moral juga turut diberikan untuk menenangkan mereka. Sukar menghadapi kenyataan yang rumah serta harta benda musnah dalam sekelip mata. Ditambah pula dengan berita kehilangan dan kematian keluarga tercinta, bertambah lagilah beban yang sudah sedia menimpa. Sekurang-kurangnya kehadiran pihak yang membantu dapat mengurangkan penderitaan yang mereka alami dari saat pertama bumi bergoncang. Usaha tidak hanya dijalankan sejurus selepas malapetaka ini menimpa, bantuan masih lagi dihulurkan dalam tempoh yang berterusan. Pihak sekolah di seluruh negara ini tidak terkecuali mengambil bahagian dalam usaha meringankan beban mangsa bencana. Kutipan derma yang mencecah 7 angka telah banyak membantu mereka. Tak kira negara mana pun, bencana pasti melanda. Walaupun jauh hingga ke hujung dunia, tak kira kerajaan maupun swasta, bantuan sama dihulurkan. Bencana yang melanda tanah asing mendewasakan kita
agar lebih menghargai dan menyayangi tanah air sendiri yang bebas dari malapetaka. Kadang-kadang apa yang kerajaan suruh buat tidak ada susah nak buat. Makin menjadi adalah. Apatah lagi nak dengar cakap kita ni. Tapi kita tak bolehlah putus asa macam tu je. Kalau kita buat tak tahu, kita juga yang susah. Kita juga yang terpaksa terima padanya nanti. Kau nak ke macam tu? Yelah, betul cakap kau tu. Aku rasa banyak lagi cara untuk kita buat sedar kawan sekeliling kita ni. Dah, sampai sana pula kau sampai sini dia. Dunia baru reda daripada ancaman bencana alam yang berlaku sejak 4 tahun yang lalu. Namun kesannya masih dirasakan oleh setiap penduduk. Menyedari hal itu, negara kita masih lagi menyediakan tabung bantuan bagi mangsa-mangsa yang memerlukan sekarang dan juga yang mungkin pada masa akan datang. Pelbagai usaha lain turut dijalankan sebagai langkah mengelak bencana alam daripada berlaku lagi. Termasuklah melancarkan kempen-kempen seperti memelihara dan memulihara alam sekitar. Kerajaan juga telah bersetuju untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya masih ada lagi individu atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menebang pokok serta membakar hutan secara terbuka. Tindakan yang sama juga akan dikenakan kepada pihak yang mengeluarkan asap kilang dengan berlebihan yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Bukan hanya di darat, tindakan undang-undang juga akan disabitkan kepada mereka yang membuang sisa toksik di laut yang mengakibatkan kemusnahan hidupannya yang menjadi sumber rezeki bagi para nelayan. Ini adalah langkah yang sewajarnya bagi menyedarkan pihak terbabit tentang perbuatannya itu hanya mengundang padah pada orang ramai. Kesannya bukan setakat mengundang bencana alam seperti tanah runtuh, banjir kilat atau jerubu, malah mengurangkan oksigen yang diperlukan oleh manusia. Selain itu, kerajaan juga menyeru kepada penduduk agar mengamalkan tabiat menanam pokok di kawasan rumah sebagai langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Satu lagi usaha pemuliharaan alam sekitar ialah mengurangkan penggunaan kereta jika tempat yang dituju tidaklah terlalu jauh. Jika boleh berjalan kaki atau menaiki basikal, ia langkah yang bijak untuk mengurangkan kadar karbon dioksida di permukaan udara. Kaedah kitar semula yang telah diperkenalkan beberapa tahun dahulu nampaknya masih lagi mendapat sokongan daripada pengguna. Malah kewujudannya memberi peluang kepada syarikat-syarikat membuka perniagaan baru. Kaedah mengasingkan jenis sampah juga kekal dipraktikkan sehingga kini. Plastik dalam tong jingga, kertas dalam tong coklat, kaca dalam tong biru. Penggunaannya dapat dilihat di mana-mana, di tempat awam, di sekolah, di kompleks membeli belah dan banyak lagi. Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar tidak berhenti di situ sahaja. Galakan dari pihak sekolah juga memberikan impak yang besar dalam usaha ini. Oleh sebab itu, para pelajar perlu diberi pendedahan tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan seterusnya merealisasikan usaha menerusi kegiatan co-curriculum sama ada mengadakan aktiviti gotong royong, mengadakan hari memelihara dan memulihara alam sekitar dan banyak lagi kegiatan yang boleh diterapkan. Semua peringkat lapisan masyarakat berperanan dalam usaha memelihara dan memulihara alam sekitar. Tidak kira pelajar, pengguna jalan raya, pemilik syarikat dan sebagainya digalakkan supaya bekerja sama. Langkah ini bukan setakat untuk menjaga alam sekitar, malah sebagai langkah mengelakkan berlakunya bencana alam. Bersyukurlah dan sayangilah alam sekitar yang telah dan akan sentiasa berjasa dalam hidup kita semua. Korang nampak tak betapa besar sumbangan kita kat diorang ni? Yelah, pelajar macam kita ni pun boleh membantu macam mana nak jaga alam sekitar kita ni. Janganlah tahu guna aja tapi tak tahu nak jaga. Tu tak bersyukur namanya tu. Sebab tu lah banyak sangat bencana alam berlaku. Lupa tu nak berterima kasih kepada Tuhan sebab dah bagi banyak kesenangan. Amarah lah tu supaya kita jaga balik amanah Tuhan. Kalau tak, nasib kita lah kita yang susah makan, susah nak hidup. Tak? Betul.
melatih orang awam dengan ilmu bertahan awam. Contohnya medik dan menyelamat. Lepas tu bertahan awam juga terlibat dalam melaksana dan merancang operasi bencana semasa, sebelum atau selepas berlakunya bencana. Bertahan awam juga terlibat dalam pemindahan apabila berlakunya operasi banjir dan operasi-operasi seperti menyelamat tempat tinggi. Kini semakin banyak badan-badan bukan kerajaan turut serta dalam program khidmat kepada masyarakat, terutama bagi membantu mangsa-mangsa bencana alam. Usaha badan-badan ini bukan setakat merangkumi mangsa di dalam negara sahaja, malah baktinya sampai ke seluruh dunia. Jasanya banyak membantu mangsa-mangsa bencana alam seperti bencana tsunami yang melanda bandar Aceh di Indonesia dan sebahagian negara kita. Juga Thailand pada lewat tahun 2004. Bertahan awam juga terlibat dalam melaksanakan operasi bencana dan kecemasan. Bertahan awam kalau ikutkan dia tidak terlibat hanya dalam negara, dia juga terlibat dalam luar negara. Contohnya kita telah mengikuti satu aktiviti penyelamat di Yogyakarta semasa gempa bumi di sana. Jabatan Bertahan Awam di bawah Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Kelayakan untuk menyertai Jabatan Bertahan Awam ini ialah lepasan SPM yang berumur 18 tahun hingga kurang daripada 45 tahun. Kalau yang bekerja, mereka boleh berkhidmat sebagai sukarela yang bertugas sebagai sokongan kepada sukarelawan yang tetap di bilik rakan. Biasanya polis akan menghubungi Bertahan Awam jika berlakunya sesuatu operasi ataupun kes ataupun hospital yang akan telefon kita untuk memohon bantuan jika berlakunya satu kejadian yang agak teruk lah. Lega rasanya, tak sangka aku dapat bakti. Apa pula tak sangka ni dia ni? Tadi kau juga cakap kita boleh tolong banyak cara. Inilah cara kita. Betul-betul. Balik nanti bolehlah aku pack baju aku yang tambah tu. Korang nak ikut tak? Kau nak pergi lari ke? Saya ajak kita orang pula Aku bukan nak lari lah. Aku nak bagi kat masa banjir tu lah. Daripada terbiar baik aku bagi kat dorang. Bolehlah, aku nak pergi rumah sana pula ni. Kot aku boleh bantu lagi ke? Korang dah siap ke? Jom lah, cikgu tengah tunggu tu.